Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak murid cikgu tahun 5, khabar hari ni cikgu harap semua orang sihat Okey, hari ni cikgu nak ajar tentang pengembangan dan pengecutan bahan. Okey, muka surat 154 buku teks. Tolong buka buku teks pengembangan dan pengecutan bahan. Okey, kita baca bahan akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Bahan sekeliling kita ni, apa bahan pun, dia akan mengembang apabila menerima haba, dia akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Sebelum ni kita belajar bahan akan menjadi panas apabila menerima haba kan? Dan akan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Okey. Dalam masa yang sama, bila dia menerima haba, dia akan menjadi panas, dan dalam masa yang sama dia akan mengembang. Okey, ingat, dia mengembang apabila menerima haba. Okey, apabila dia kehilangan haba, dia bahan akan menjadi sejuk. Dalam masa yang sama dia akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, ingat dua benda ni. Bahan mengembang apabila menerima haba, bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Milia menuang air panas ke dalam botol minuman, lalu menutup penutup botol minuman itu dengan ketat. Beberapa minit kemudian, dia mendapati situasi di bawah berlaku. Okey. Situasi 1. Okay, dia masukkan air panas, lepas tu dia tutup. Lepas tu tiba-tiba penutup tu tercampak keluar. Okey. Apakah yang menyebabkan penutup botol terbuka? Penutup tu tiba-tiba terbuka, dia tercampak macam tu. Okey, penerangan dia, udara yang terdapat dalam botol minuman mengembang apabila menerima haba dari air panas. Keadaan ini menyebabkan penutup botol terbuka. Okey. Dalam ni dia ada botol, dimasukkan air panas. Dia masukkan air panas sampai takat ni Tapi dalam ruang yang ini ada udara. Okey. Bila udara ni terkena haba daripada air panas, udara dalam ni mengembang. Udara ni, okey, katakan dalam botol ni udara dia asal dia macam ni lah. Ni udara dalam botol ni, bahagian atas botol. Okey. Okey, bila dia terima haba, dia akan mengembang. Dia mengembang maksud dia kembang, dia semakin jauh antara satu sama lain. Dia akan mengembang dan menolak penutup atas ni. Dia akan mengembang, dia akan menolak penutup atas ni sampai terkeluar sampai tercampak penutup ni. Okey. Jadi udara di dalam ini mengembang apabila menerima haba, menyebabkan penutup ni pun tercampak keluar, sebab penutup ni pun tak ditutup dengan ketat. Okey. Okey. Milia mendapati 2 gelas kaca bertindan dan sukar untuk dipisahkan. Dia melakukan aktiviti di bawah bagi menyelesaikan masalahnya. Okey. Bila ada, biasa kita cuci gelas kaca, lepas tu bila kita tertindankan dua ni, kita dapati ada masa-masa kita tak boleh nak cabut benda ni ketat sangat. Okey, apa yang dia buat? Okey, ketatnya gelas ni. Okey, masukkan keteluan ais ke dalam gelas. Okey, dia masukkan keteluan ais dalam gelas, masukkan ais ke atas ni. Gelas berjaya ditanggalkan. Okey. Mengapakah gelas yang bertindan dapat dipisahkan? Apabila keteluan ais diletakkan ke dalam gelas kaca, gelas akan mengecut kerana kehilangan haba. Okey, gelas yang atas ni, bila kita masukkan ais, gelas yang atas ni dia akan mengecut. Bila mengecut ni, dia akan mengecil sedikit. Maksud dia kecil sikit, tapi kita tak nampak lah dia mengecil sangat kan. Dia tak adalah mengecil terus jadi kecil. Dia akan mengecil sedikit lah. Mengecil, bila dia mengecil, jadi gelas yang melekat tadi boleh dipisahkan, sebab gelas yang atas ni telah mengecut apabila kehilangan haba. Ingat gelas akan mengecut kerana kehilangan haba. Jadi kamu kena tahu dua perkara. Apabila bahan menerima haba, dia akan mengembang. Apabila bahan kehilangan haba, dia akan mengecut. Mengembang dan mengecut. Okey. Apakah kesan haba terhadap bahan
apabila menerima haba atau kehilangan haba, mari kita jalankan eksperimen untuk memerhatikan kesan haba ke atas bahan. Okey. Bahan-bahan di sekeliling kita ni semua benda. Tak kira pepejal ke, contohnya gelas ni pepejal cecair ke, air ataupun gas, contoh gas yang udara kat atas ni, semua bahan akan mengembang apabila menerima haba dan akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, tengok eksperimen dekat bawah dekat muka surat sebelah. Okey, sepatutnya kita buat eksperimen ni tapi sebabkan PKP ni, jadi cikgu hanya tunjukkanlah. Okey, kita ada, kalau dekat sekolah kita ada berbola besi. Berbola besi ni dia, ni berbola besi ni, dia ada rantai yang melekat pada satu gegelung besi. Gegelung besi ni macam ni. Ni bulat, ni tempat ni kosong Ni pemegang dia. Okay, lepas tu ada satu gegelung besi, berbola besi lah. Dia akan masukkan dalam gegelung ni. Okey. Sekarang masukkan berbola besi melalui gelung dan lakukan pemerhatian. Okey. Bila kamu masukkan, dia akan lepaslah. Dia berbola tu akan melepasi gegelung tu. Okey. Lepas tu nyalakan peneru Bunsen, nyalakan api dan panaskan berbola besi selama 3 minit. Dia akan panaskan berbola tu je. Dipanaskan berbola. Jadi berbola ni apa jadi bila menerima haba? Dia akan jadi panas dan dalam masa yang sama dia akan mengembang apabila menerima haba. Dia akan mengembang lah, dia akan mengembang lebih besar daripada saiz biasa dia ketika tidak menerima haba. Okey. Lepas tu dia cuba masukkan berbola besi yang panas tadi ke dalam gelung sekali lagi dan lakukan pemerhatian. Tengok. Tadi gambar pertama tadi, berbola tu boleh masuk ke dalam gegelung. Yang kedua, selepas dipanaskan, berbola besi tak boleh lepas. Dia tidak boleh masuk, tidak boleh dimasukkan ke dalam gegelung besi tadi. Gelung besi. Okey. Lepas tu kemudian, sekarang ni tadi mula-mula boleh masuk. Lepas dah panaskan berbola besi, tak boleh masuk gelung besi. Keempat, rendamkan berbola besi ke dalam besen kaca yang berisi air. Dia rendamkan berbola besi tadi yang panas tadi, dimasukkan, rendamkan dalam air. Lepas tu dia cuba masukkan balik ke dalam gelung besi ni. Didapati dia boleh masuk balik selepas disejukkan. Apa yang jadi? Sebab bila dimasukkan dalam air, besen yang berisi air ni, berbola besi tadi yang telah mengembang kembali mengecut semula sebab dia kehilangan haba. Faham? Maknanya bila dimasukkan ke dalam air tadi, berbola besi menjadi sejuk sebab dia kehilangan haba. Dalam masa yang sama dia juga mengecut apabila kehilangan haba. Jadi bila dia dah boleh masuk dalam ni, bila dimasukkan dalam air ni, dia pun dah mengecut, dia boleh masuk balik ke dalam gelung besi. Okey. Jadi langkah-langkah dia, langkah satu tadi, pemerhatian pertama, berbola besi boleh dimasukkan ke dalam gelung besi. Inference kerana apa yang pertama tadi? Kalau kawasan sejuk, dia tak ada apa-apa lah. Dia tak ada apa-apa, dia macam saiz asal. Langkah tiga ni yang penting. Yang ni tak payah jawab lah, ini persen ni. Langkah tiga ni, berbola besi mengembang apabila menerima haba. Ini langkah tiga. Inference yang ni, berbola besi mengembang apabila menerima haba. Langkah 5 ni dia boleh masuk balik kan selepas dia rendam tadi. Untuk inference yang ni, berbola besi mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Pemerhatian ni, yang ni boleh masuk ke dalam gelung besi, berbola besi tidak boleh masuk ke dalam gelung besi. Yang langkah kelima, berbola besi boleh masuk ke dalam gelung besi. Faham kan? Jadi benda yang berlaku ialah sekejap dia mengembang sebab menerima haba, kemudian dia mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Kamu kena tahu itulah. Point dia ialah bahan mengembang apabila menerima haba, bahan mengecut apabila kehilangan haba. Kena ingat tu Okey, itu tadi ini adalah eksperimen untuk pepejal bahan pepejal. Ini pepejal. Okey.
Ini adalah pepejal. Maksudnya pepejal lah objek daripada pepejal. Besi, berbola besi ni dan gelung besi ni adalah pepejal. Okay, sekarang kita nak tengok bahan dari bentuk dalam keadaan cecair pula. Ni cecair punya eksperimen. Okey, kita buat apa? Okey, memerhatikan kesan haba ke atas cecair. Kita perlukan kelelangkun, kita perlukan salur kaca. Salur kaca ni ada macam tube, macam straw, bentuk dia macam straw tapi dia daripada kaca. Salur kaca. Gabus penutup. Gabus penutup ni penutup untuk penutup kelelangkun ni lah. Dan satu lubang, penutup dengan satu lubang. Air berwarna, besen kaca yang berisi air panas dan besen kaca yang berisi ais. Okey. Step dia, 1. Tuangkan air berwarna ke dalam kelelangkun sehingga penuh. Dia tuangkan air berwarna masuk dalam kelelangkun. 2. Pasangkan salur kaca pada gabus penutup, kemudian tutup kelelangkun dengan menggunakan gabus tersebut. Okey, mana gabus ni ada kat sini Dia akan cucukkan salur kaca ni ke dalam gabus. Macam ni lah. Okay, ni ada salur kaca, dia cucukkan masuk, cucukkan ke dalam gabus penutup. Lepas tu ditutupkan kelelangkun ni. Ni kelelangkun. Macam ni lah rupa dia. Ditutupkan. Okay, maknanya ditutup rapat semua ni. Jadi ada salur kaca, ada lubang untuk keluar kat sini. Okey. Kemudian step yang ketiga, letakkan kelelangkun ke dalam besen kaca yang berisi air panas dan lakukan pemerhatian terhadap aras air di dalam salur kaca. Okey. Ni cikgu zoom sikit. Cikgu zoomkan dia punya salur kaca ni. Okey. Bila kita masukkan kelelangkun ni ke dalam besen yang berisi air panas, air tadi tu dia akan air panas tadi akan menerima haba dan dia akan mengembang. Bila dia mengembang, aras dia akan naik. Dia akan naik. Tadi air ni penuh kan? Air ni penuh kat sini. Asalnya kita masukkan dalam besen berisi air panas. Air berwarna ni akan mengembang. Bila mengembang, dia akan membesarlah makin banyak. Okey. Dia sebenarnya tak makin banyak, dia mengembang sebab menerima haba. Jadi dia pun akan keluar ke sini. Kamu akan perasan aras air asalnya, katakan aras air kat sini sebelum masuk dalam besen air panas tu, sini dia akan naik. Dia naik sikit. Tengok dia naik sikit. Tadi rendah aras air tu. Aras air tu bertambah ataupun aras air berwarna meningkat. Okey. Kemudian letakkan kelelangkun ke dalam besen kaca yang berisi ais pula. Dikeluarkan, dimasukkan dalam kelelangkun berisi ais. Lakukan pemerhatian. Okey, jadi bila tadi aras air tadi tu dah meningkat, katakan ini salur kaca tadi, dia asal sini masuk dalam air panas, dia naik. Masuk dalam air sejuk, dia akan turun balik, sebab dia mengecut apabila kehilangan haba. Kan dia masuk dalam besen berisi ais. Okey. Nombor 5, lakarkan dan catatkan hasil pemerhatian. Pemerhatian dia kat sini, aras air meningkat. Untuk langkah 3, aras air di dalam salur kaca meningkat. Okey. Inference, kerana air menerima haba. Kerana air mengembang apabila menerima haba. Okey, pemerhatian yang kedua, bila dimasukkan dalam besen yang berisi ais tu, aras air menurun kerana air mengecut apabila kehilangan haba. Okey, soalan tanya, apakah yang dapat dirumuskan mengenai aras air dalam salur kaca apabila kelelangkun direndam di dalam besen kaca yang berisi air panas? Aras air di dalam salur kaca mengembang apabila menerima haba dari air panas. Okey. B, aras air menurun kerana mengecut apabila kehilangan haba kehilangan haba pada ais. Okey, tadi tu ialah cecair. Ni sekarang kita nak buat tentang gas pula. Okey, ini ialah eksperimen gas. Okey, perhatikan kesan haba ke atas udara. Udara ataupun nama lain bagi udara ialah gas lah. Okey, sekarang dia buat apa? Dia perlukan botol plastik, belon, besen kaca berisi air panas dan besen kaca yang berisi ais.
Okey, botol ni mula-mula dia tutupkan dengan masukkan belon pada moncong ni. Lepas tu dia rendamkan botol ni ke dalam air panas. Okey. Apa yang jadi? Tadi kita tak tiup pun belon tu. Tapi belon tu mengembang. Tiba-tiba dia mengembang. Kenapa dia mengembang? Okey, kejap. Lepas tu dia masukkan pula ke dalam besin yang berisi ais. Apa jadi pada belon tu? Belon tu mengecut balik Kenapa? Kerana dalam botol ni ada apa? Ada udara ataupun gas. Okey. Apa jadi bila masuk dalam air panas? Udara di dalam botol mengembang apabila menerima haba. Nak panjang sikit jawapan. Udara mengembang apabila menerima haba dari air panas. Okey. Yang menyebabkan belon pun mengembang. Udara ni mengembang, dia tolak udara dalam belon ni sampai jadi kembang sebab menerima haba. Jadi jangan jawab belon ni mengembang apabila menerima haba. Bukan belon ni yang mengembang, udara di dalam belon. Jadi ingat jawapan masalah udara di dalam belon mengembang apabila menerima haba. Okey, sama juga dengan yang ini. Apabila kita masukkan botol dalam besin berisi ais, udara di dalam botol ni mengecut apabila kehilangan haba. Bila mengecut, dia tarik balik lah. Jadi menyebabkan belon ni pun mengecut. Jangan jawab belon tu yang mengecut. Udara di dalam belon mengecut apabila kehilangan haba. Kalau nak jawab panjang sikit, udara di dalam belon mengecut apabila kehilangan haba kepada ais. Faham? Okey? Jadi kena ingat yang ni selalu sangat murid buat silap. Selalu jawab belon mengembang, belon ni mengecut apabila kehilangan haba. Belon ni mengembang apabila menerima haba. Salah, bukan belon ni mengembang apabila menerima haba. Yang mengembang ialah udara di dalam botol mengembang apabila menerima haba, menyebabkan belon ni pun mengembang. Ini pun sama, udara di dalam botol mengecut apabila kehilangan haba apabila kehilangan haba apabila didiamkan dalam ais ni lah. Udara mengecut apabila kehilangan haba dan menyebabkan belon tu pun mengecut. Okey, faham Jadi kita dah tunjukkan ke awak tiga bahan. Yang pertama ialah pepejal yang ini. Kedua ialah cecair. Ketiga ialah bahan dalam bentuk gas. Okey. Jadi udara, pepejal, cecair dan juga gas mengembang apabila menerima haba, mengecut apabila kehilangan haba. Okey, kenapa kita kena belajar semua ni? Kenapa kita kena tahu benda ni mengembang apabila menerima haba? Kenapa kita kena tahu benda ni mengecut apabila kehilangan haba? Sebab benda ni berguna dalam kehidupan kita. Okey, tengok. Dalam kehidupan kita ada banyak yang kita aplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan ni. Okey. Kepentingan, prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Kesan haba ke atas bahan akan menyebabkan bahan mengalami pengembangan atau pengecutan. Situasi dalam gambar di bawah menunjukkan proses pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Okey, contoh apakah objek di sekitar kita yang menggunakan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan ni Okey. Jadi banyak benda kat keliling kita ni mengembang dan mengecut Jadi kita nak buat binaan ke, nak buat bangunan ke, nak buat jalan ke, kena fikir. Engineer ni, jurutera ataupun arkitek akan memikirkan benda-benda ni sebelum dia buat sesuatu, sebelum dia buat bangunan, sebelum dia buat jambatan, sebelum dia buat jalan, sebelum dia buat apa-apa pun dia akan fikirkan benda ni. Oh, waktu panas benda ni akan mengembang, waktu sejuk benda ni akan mengecut. Jadi dia akan adjust, dia akan ubah bahan-bahan ataupun keadaan supaya benda ni tidak akan berlaku kerosakan. Contohnya situasi 1, ruang yang terdapat pada penyambung besi di jambatan membolehkan jambatan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Ketika suhu persekitaran meningkat tu maksudnya waktu tengah hari kan. Waktu tengah hari kan suhu dia meningkat sebab panas. Okay. Contoh kalau kamu perasan lah, ada jambatan yang menyambungkan dua jalan ni, antara jambatan dan jalan, dia ada ruang macam ni dia akan ada ruang macam ni. Ruang dia macam gigi-gigi macam ni ruang dia macam ni lah. Sekejap, cikgu lukis sekejap macam ni dia punya ruang dia macam ni.
Okey, ruang dia ada macam ni. Okey. Ni ruang jambatan, ni jambatan, ini jalan jadi dia bagi ruang macam ni, dia ada ruang dia. Jadi bila waktu panas kan, waktu panas dia boleh mengembang. Bahan ni, besi ni akan mengembang. Jadi bila mengembang dia akan lebih rapat. Contohnya ada ruang kan, bila dia mengembang tak ada lubang ni, sebab dia dah mengembang, semua benda mengembang kat ujung-ujung ni, dia akan menyebabkan dia jadi rapat, seolah-olah bercantum lah. Jadi bila mengecut dia akan jadi ruang macam ni, dia akan jadi macam ni je. Jadi masih boleh jalan atas dia, jalan ni masih tak rosak dan kita masih boleh gunakan. Okey, apa jadi kalau kita tak buat ruang ni? Dia buat ruang ni, dia kena buat ruang antara penyambung besi jambatan. Kalau dia tak buat ruang, awal-awal dia pasang terus rapat, ataupun dia pasang macam rapat macam tu, waktu tengah hari patahlah jambatan ni. Dia akan menyebabkan besi ni mengembang, jambatan ni mengembang, dan menyebabkan jambatan ni retak ataupun bengkok sebab besi pada ruang penyambung ni mengembang apabila menerima haba. Jadi untuk elakkan dia daripada bengkok ataupun patah, dia bagi ruang antara besi penyambung. Nak jambungkan jalan dan juga jambatan ni, dia ada besi penyambung. Besi ni tidak dipasang rapat, dibagikan ruang, sebab nak bagi dia mengembang ketika suhu persekitaran meningkat, iaitu ketika waktu tengah hari. Okey, sama juga dengan landasan kereta api. Kalau kamu perasan, penyambung landasan antara satu landasan dengan satu landasan yang lain, dia ada ruang, ada space dia tak ada sambung rapat-rapat, ketat-ketat sambung rapat dia akan bagi ruang antara satu landasan dengan satu landasan yang lain. Nak sambung tu dia sambung dengan ada ruang. Okey, ruang yang terdapat pada penyambung landasan kereta api membolehkan landasan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Waktu tengah hari kan suhu meningkat, jadi dia memang awal-awal dipasang tu memang dah ada ruang. Jadi bila dia menerima haba dari persekitaran, dia akan mengembang dan memanjang sedikit. Jadi satu landasan tu akan, daripada katakan macam ni kan, landasan tu menerima haba, dia akan memanjang sedikit. Jadi bila memanjang sedikit, dia akan jadi rapat waktu tengah hari. Jadi dia tak adalah, kalau kita tak letakkan ruang, apa jadi pada landasan? Landasan akan menjadi bengkok, sebab semua besi itu memanjang, mengembang dan memanjang apabila menerima haba. Jadi orang-orang yang memasang landasan ni, dia akan pasang antara satu landasan nak sambung dengan landasan yang lain, dia akan sediakan ruang. Okey, kabel elektrik pula, ni orang-orang TNB ni akan pasang kabel elektrik secara kendur. Ni contoh, ni ada tuang tiang elektrik. Awal-awal dia akan pasang kendur, dia tak ada pasang ketat-ketat, dia akan pasang kendur macam ni. Kenapa? Kabel elektrik dipasang kendur sedikit di antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Okey, membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Betul. Okey, waktu macam ni, waktu malam kan suhu menurun. Okey, bila suhu menurun, bahan akan mengecut, betul tak? Jadi waktu malam suhu menurun, wayar ni akan mengecut. Bila mengecut, dia akan jadi memendek. Jadi bila dia memendek, dia akan jadi tegang macam ni. Maknanya waktu malam dia jadi tegang je lah. Dia tak ada, kalau kita awal-awal kita dah pasang dalam keadaan yang tegang, waktu malam dia akan jadi lebih tegang, dan dia akan jadi apa? Dia akan jadi putus. Putuslah wayar elektrik. Apa yang berlaku bila wayar putus? Kamu tak dapat elektrik. Kedua, kemungkinan berlakulah kebakaran, kemalangan dan sebagainya. Okey, ini adalah 3 contoh situasi di sekitar kita di mana orang-orang yang membina jabatan, yang menyambungkan jalan raya dan juga memasang kabel elektrik, dia akan pasang dengan memikirkan keadaan bahan itu apabila menerima haba dan apabila kehilangan haba. Jadi yang pertama, dia akan bagi ruang pada jambatan. Ini pun juga dia akan bagi ruang pada penyambung landasan kereta api. Yang kabel pula dia akan pasang secara kendur. Okey, kabel elektrik dipasang secara kendur. Okey, itu saja cikgu ajar pada hari ini.
Kejap lagi cikgu akan bagi kerja rumah. Tapi sebelum tu ingat, bahan mengembang apabila menerima haba, bahan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, Assalamualaikum.